Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nurfariha binti Muhammad Noor. Hari ini saya bersama rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk pakej prihatin rakyat. Ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Saudara Muhammad Nur Syahih bin Alwi Al-Hafid, nombor metrik 290179, Saudari Adhana binti Talib 290346, saya sendiri Rosmadi Azri bin Abdul Rahman 290241, Saudara Abdul Jalil bin Sabudin 290089 dan Saudara Wan Muhammad Hafiz bin Wan Rahim 283924. Umumnya, seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik COVID-19 yang melanda dan telah menyebabkan krisis kesihatan awam sekaligus memberi impak kepada ekonomi serta pasaran Malaysia khususnya dan pasaran dunia amnya. Melalui Pelan Pemulihan Negara PPN, kerajaan telah bertindak untuk melaksanakan pakej rangsangan ekonomi bagi membantu masyarakat. Lantaran itu, pada 27 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan dan mengumumkan satu bantuan khas dalam pakej rangsangan ekonomi atau prihatin. Pelaksanaan inisiatif yang telah diumumkan ini tidak lain hanyalah untuk mengurangi bebanan masyarakat, tetapi juga dapat mengurus tadbir kewangan bagi kelangsungan hidup. Bagi membendung impak daripada COVID-19, kerajaan telah melaksanakan 8 pakej rangsangan yang memberi manfaat kepada lebih 20 juta rakyat dan 2.4 juta premis serta entiti perniagaan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Pelaksanaan pakej prihatin yang diperkenalkan kerajaan semata-mata bagi tujuan murni iaitu untuk memastikan kehidupan dan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa pakej yang bermula daripada pakej prihatin disusuri dengan prihatin PKS tambahan dan seterusnya penjana. Yang keempat, kita prihatin, yang kelima permai, yang keenam perkasa dan yang ketujuh adalah pemerkasaan tambahan. Dan yang terkini adalah pakej pemulihan. Dianggarkan nilai yang keseluruhannya adalah 530 bilion. Beberapa objektif telah dikenapasi di dalam pakej prihatin rakyat. Langkah proaktif kerajaan bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh masyarakat di dalam pakej rangsangan prihatin rakyat prihatin. Kerajaan telah menyediakan bantuan segera kepada masyarakat dan memastikan tiada yang tercicir. Dalam ketiadaan lain, no one is left behind. Pakej yang diperkenalkan ini telah menggariskan 3 matlamat yang utama iaitu matlamat pertama, lindungi rakyat. Matlamat yang kedua adalah sokongan perniagaan. Manakala matlamat yang ketiga adalah memperkukuh ekonomi. Terdapat beberapa sektor yang terjejas akibat daripada COVID-19 yang melanda dunia dan negara. Ini menyebabkan kerajaan melaksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini berkonsepkan lindungi rakyat, yang mana sebanyak 250 bilion bagi membantu golongan B40, M40 serta sektor yang terlibat. Inisiatif dalam pakej yang dirangka ini bersifat eksklusif dan semata-mata untuk membantu rakyat dan bertujuan meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan bagi menghadapi cabaran COVID-19 dan ianya disasarkan kepada yang pertama golongan B40 berkeluarga dan bujang, yang kedua adalah golongan M40 yang berkeluarga dan bujang, dan yang ketiga adalah golongan pekerja negara dalam pelbagai bidang, serta yang terakhir adalah golongan peniaga mikro dalam pelbagai bidang. Kaedah pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi ini telah dirangka di mana pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi ini ia dapat menyumbang sekitar 4% kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Pelaksanaan pakej ini sekaligus membantu negara menangani suasana ekonomi yang mencabar sepanjang tahun 2020. Pakej prihatin rakyat. Matlamat pertama, lindungi rakyat. Penularan wabak COVID-19 ini telah memberi kesan kepada kehidupan masyarakat sekarang. Ini telah menyebabkan aktiviti harian rakyat terjejas dari pelbagai peringkat yang meliputi isi rumah, pelajar, pekerja, peniaga dan kaki tangan kesihatan. Sehubungan itu,
Terdapat beberapa langkah yang telah dirangka di bawah matlamat ini bagi menumpukan kepada usaha membendung penularan wabak ini serta memberi bantuan kepada isi rumah, individu yang terkesan dan melindungi pekerja. Antara matlamatnya adalah seperti berikut. Membendung penularan COVID-19. Bantuan Prihatin Nasional, bantuan kepada pelajar, bantuan kepada kumpulan mudah terjejas, penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Pembangunan Kemahiran, MySalam, skim persaraan swasta dan pengecualian dan penangguhan bayaran serta rumah dan premis. Seterusnya, matlamat yang kedua ialah sokongan perniagaan. Untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS, Kerajaan Malaysia melalui Bank Negara Malaysia BNM akan menyediakan dana sebanyak RM5 bilion melalui 5 insentif berikut. Yang pertama, dana diberi dalam tabung bantuan kemudahan khas sebanyak RM3 bilion menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM5 bilion. Yang kedua, tambahan RM1 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi menambah lagi akses pembiayaan kepada PKS. Yang ketiga, dana tambahan RM500 juta di bawah skim kredit mikro. Yang keempat, skim jaminan kredit sehingga RM300,000. Dan yang kelima, kemudahan jaminan pembiayaan perniagaan bernilai RM5 bilion. Perkara yang kedua adalah bantuan aliran tunai syarikat. Program khidmat rundingan majikan yang memberi kemudahan kepada majikan dalam penangguhan bayaran, penstrukturan dan penjadualan semula sumbangan majikan. Yang kedua, pengecualian pembayaran levy tabung pembangunan sumber manusia HRDF bagi semua sektor selama tempoh 6 bulan. Langkah proaktif ini mampu menambah aliran tunai dengan penjimatan keseluruhan sebanyak RM440 juta. Yang ketiga, memberi penangguhan pembayaran cukai pendapatan kepada 750,000 ahli PKS. Perkara seterusnya ialah untuk ahli PKS individu, kerajaan menghargai peranan pihak perbankan kerana memberikan pelanggan mereka penangguhan bayaran moratorium selama 6 bulan. Sebagai tambahan, baki kad kredit juga diberi pilihan pelan bayaran semula ansuran secara berjangka. Semua ini melibatkan nilai tunai tambahan sebanyak RM100 bilion. Moratorium juga diberikan kepada peminjam dengan tekun, mara dan agensi kerajaan yang lain yang telah membuat pinjaman mulai 1 April 2020. Yang kelima adalah program kewangan sosial. Untuk golongan B40 yang kehilangan pekerjaan, program ini diperkenalkan iaitu dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri dan badan berkaitan. Mereka akan diberi modal permulaan dari zakat dan dipadankan juga dengan pembiayaan mikro. Kadar yang dikenakan juga lebih berpatutan. Seterusnya, mereka bakal menjalani latihan dan sokongan terus untuk membangunkan perniagaan yang telah dipilih. Dan yang terakhir adalah kemudahan skim jaminan kepada korporat. Sektor korporat juga tidak terkecuali oleh pandemik ini. Justru, kemudahan skim berjumlah RM50 bilion dengan jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman bagi tujuan membiayai keperluan modal kerja dirangka agar mereka mampu untuk kekal dalam bidang mereka. Namun, kelulusan skim ini bergantung kepada penilaian oleh Dana Jamin. Seterusnya, matlamat yang ketiga adalah memperkukuh ekonomi. Kerajaan juga telah mengambil inisiatif dalam mengenal pasti beberapa projek kecil menaik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak dan lain-lain perkara dengan peruntukan sebanyak RM2 bilion yang disediakan bagi tujuan ini. Ini akan mula dilaksanakan pada bulan April tahun 2020. Projek tersebut termasuk projek menambah baik infrastruktur di kawasan Felda dan lain-lain juga dengan nilai sebanyak RM600 juta, RM350 juta diperuntukkan untuk membaik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak dan projek membaik pulih perumahan rakyat yang termiskin bernilai RM150 juta.
Berdasarkan kepada keupayaan fizikal semasa dan ketersediaan mudah tunai, pasaran kewangan domestik yang mencukupi bagi mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat, kerajaan akan membuat suntikan fizikal langsung bernilai RM25 bilion. Suntikan ini akan diberikan secara one-off, iaitu sekali. Kerajaan perlu melaksanakan langkah konsolidasi fizikal dalam jangka masa sederhana bagi mewujudkan ruang fizikal untuk jangka masa panjang. Langkah ini penting untuk memastikan kedudukan fizikal dan hutang negara sentiasa mampan. Kebaikan dan keburukan pakej perhatian rakyat. Kebaikan adalah seperti fokus kepada golongan berpendapatan rendah. Keduanya adalah penggunaan modal berniaga secara kecil-kecilan waktu pandemik COVID-19. Dan ketiga, bantuan bakul makanan bagi yang memerlukan kepada golongan berpendapatan rendah. Dan keempat pula adalah pertumbuhan ekonomi semasa waktu pandemik COVID-19. Bagi keburukan pula adalah peningkatan mekanisme bantuan pada setiap tahun. Dan kedua, rakyat sentiasa berharap dengan bantuan pada setiap tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah bantuan hanyalah jangka masa pendek. Keempat, penggunaan bantuan yang diberikan tanpa pemantauan oleh pihak kerajaan. Bagi rumusan pakej prihatin rakyat secara keseluruhannya, dengan cara kerajaan memperkenalkan pakej prihatin bagi mengatasi dan membuat pelbagai langkah untuk meringankan beban rakyat daripada wabak COVID-19, terutamanya perniagaan dan isi rumah. Kerajaan juga amat yakin melalui pelaksanaan pakej prihatin ini, kesejahteraan hidup rakyat dapat dikembalikan ke landasan asal. Kerajaan berharap dengan langkah ini dapat memberikan kelegaan sedikit kepada rakyat segi bantuan pendapatan serta membantu peniaga mendapatkan modal dan dapat mengekalkan perniagaan mereka akan datang.